A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullahu ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa aluh. Terima kasih pengacara majlis yang bahagia, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Selangor. Yang berhormat Datuk Dr. Mak Yunus Hairi, Naib Pengerusi Perikatan Nasional Merangkap Suruhjaya PAS Negeri Selangor. Yang bahagia Datuk Abdul Rashid As'ari, Naib Pengerusi Perikatan Nasional Selangor yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Selangor. Yang bahagia Tan Sri Noh Omar, bekas Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor. Terima kasih banyak kerana turut bersama, walaupun beliau sebut beliau tidak bercadang untuk bertanding. Kita boleh bagi pilihan pada dia bersanding atau bertanding. Saya tengok nampak cuacanya masih cerah untuk bersama-sama memenangkan Perikatan Nasional di Selangor, insya-Allah. Yang berusaha Tuan Haji Roslan Syahir bin Datuk Mak Syahir, Setiausaha PAS Negeri Selangor, Mak Syukri Omar, Ketua Pemuda Perikatan Nasional yang juga penyelaras Perikatan Nasional Negeri Shah Alam, yang berusaha Muhammad Hamid Abu Bakar, yang berhormat Tio Chin Wan, wakil daripada gerakan, sah kepimpinan semua peringkat, tuan-tuan dan puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selangor Baru. Saya duk fikir banyak-banyak salam Selangor Baru lah ada jawapan. Salam Madani nak jawab macam mana? Jawapan dia Waalaikumsalam Madanon. Tuan-tuan sekalian, kita baru 3 hari dibubar Dewan Negeri. Kita perlu nafas panjang, tenaga yang kuat. InsyaAllah pilihan raya kemungkinan diadakan pada bulan Ogos. Bermakna kita lebih kurang lebih pada sebulan lagi kita akan lunyaikan betul PH, lunyaikan betul UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan sekalian, bila kita bicarakan soal pilihan raya ialah peluang. Peluang diberi pada rakyat dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin. Dan rakyat telah menilai. Satu masa dulu kita payah nak ukur pencapaian kemampuan parti-parti politik menerajui kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan. Sebab kita tak kenal. Macam disebut oleh Tan Sri Noh Omar tadi, Barisan Nasional merentah berpuluh tahun. Hingga kita rasa tak ada parti lain yang boleh mengganti Barisan Nasional. Tiba-tiba berlaku perubahan. Dan rakyat mula menilai. Sebab itu kali ini tuan sekalian, analisa yang dibuat oleh sebahagian besar penyidik mengatakan bahawa pilihan raya negeri kali ini gelombangnya jauh lebih besar daripada pilihan umum ke-15 baru-baru ini. Antara sebabnya ialah, pertama, pilihan raya umum dulu ahli UMNO tak tahu pemimpin dia, nak tipu dia. Ahli-ahli daripada Pakatan Harapan dia tak tahu pemimpin dia, nak tipu dia. Sebab yang UMNO bersumpah wallahi wabillahi watallahi no Anwar, no DAP. Yang PI pula bersumpah juga penyamun, perompak, sakau, hoya-hoy. Jadi ahli dia pegang kata-kata pimpinan. Tiba-tiba pemimpin berbohong dengan pengikutnya. Selamba je dia nipu. Sadin di muka dia. Saya dalam parlimen, saya duduk depan dengan dia. Waktu dia ucap kita akan hapuskan rasuah, penyelewengan, penyakau, kawan sebelah tu dia tengok, betul ke ni, betul ke ni. Duk sibuk dakwa siasat, siapa serang arah siasat. Ni LCS bila nak siasat, bila nak dakwa.
Keleng Guaeng. Contoh. Tuan-tuan sekalian, sebab tu kita melihat momentum kali ini, mood yang ada hari ini sebagai penyambung gelombang pilihan raya umum yang ke-15. Ya. Memang pelik. Saya bila tokoh-tokoh besar dalam UMNO digugurkan sebagai calon, yang paling saya tak sangka dua makhluk ni. Ya. Yang pertama, Saidan Kasim di Perlis, yang kedua Tan Sri Noh di Selangor. Sebab Tan Sri Noh ni bukan pengurusi bahagian, bukan ketua bahagian, pengurusi perhubungan Selangor. Saya bila disebut gugurkan Noh Omar, Tan Sri Omar, saya kata memang UMNO nak mampus di Selangor. Sebagaimana digugurkan Saidan Kasim di Perlis. Kita rasa pelik. Rupanya dah ada perjanjian murid dengan guru. Salah satunya jangan durhaka murid pada guru. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab tu bagi kita, gelombang yang berlaku ini satu manifestasi kehendak rakyat. Siapa sangka Perlis tiba-tiba pas ada satu kursi je dulu. Satu je tuan-tuan. Sapu bersih 14 daripada 15 kursi. Parlimen 3 sapu bersih. Kedah menang besar. Kelantan, Terengganu, okeylah. Memang kita jangka. Sebagaimana kita jangka Selangor akan tumbang pada Perikatan Nasional pada kali ini. Tuan-tuan sekalian, pilihan raya negeri kali ini rakyat nak fokus Selangor. Selangor jadi fokus. Ya. Bukan saja, bukan makna negeri lain tak diperhatikan, tapi orang melihat keseluruhan pilihan raya negeri ini bergantung pada Selangor. Kalau Selangor tumbang, BN, negeri lain akan tumbang. InsyaAllah akan diroti dengan Negeri Sembilan, dengan Pulau Pinang. Tidak mustahil. Ya. Dan bila ditengok keseluruhan Selangor tu mana tempat Shah Alam. Don-don dalam Shah Alam jadi tumpuan pasal apa? Sebab ini ibunya. Kalau ibu tumbang, anak confirm. Sebab itu kita tengok mood perubahan sekarang dia merata tuan-tuan. Bukan hanya kawasan bandar, bukan Melayu saja, termasuk bukan Melayu. Sebab mereka menilai prestasi. Sebab itu kita tengok bila berlaku perubahan di peringkat negeri-negeri, ya, PAS adalah kita bersama dalam Perikatan Nasional. Ya. Walaupun gagasan awal Tan Sri Noh fahamlah bagaimana kita berusaha memelihara penyatuan ummah. Ya. Gagasan supaya umat ini bersatu. 3 tahun kami turun naik minta supaya umat ini perlu bersatu. Perpecahan merugikan kita. Macam-macam kita usaha. Tetapi tuan-tuan sekalian, semua terhalang dengan seorang manusia. Ya. Sampai saat akhir saya dengan presiden pergi jumpa dia dengan timbalan presiden. Lepas bincang, kita balik mesyuarat nak buat keputusan hala tuju politik. Sama ada bersama dengan Barisan Nasional atau bersama dengan Rakan Bersatu. Pendirian PAS kita nak gabung tiga-tiga. Kami tak nak pecah. Tapi bila sampai buat keputusan, Tuan Guru Presiden kata, kita kena setia pada Rakan Bersatu kerana PAS tidak pernah khianat pada rakan politik dalam mana-mana pilihan raya. Kita hadapi, alhamdulillah, gelombang kebangkitan rakyat luar biasa tuan-tuan. Sangat luar biasa. Saya dulu di Kubang Krian, pilihan raya lepas saya menang 17,000 majoriti. Baru ni 41,000 majoriti. Tuan Guru Presiden dulu 18,000, baru ni 42,000 majoriti. Besok petisyen pilihan raya, mahkamah akan buat keputusan pada pukul 9 atau 10 pagi besok. 2 parlimen, keputusan serentak besok. 10 pagi petisyen untuk Parlimen Marang dan Kuala Terengganu. Saya mengharapkan kita semua pakat mohon doa pada Allah Ta'ala.
agar keputusan menyebelahi kita insya-Allah. Ya. Sebab kita tahu, kita lihat sebenarnya ini juga akan membina momentum. Ya, gelombang ini akan diteruskan. Ya, insya-Allah tadi kita telah pun buat salah hajat di markas 18. Ya. Apa yang kita mampu, apa yang kita usaha selain kita hujah dalam mahkamah, insya-Allah mudah-mudahan. Apa yang penting tahu sekalian, bila saya bersama dengan rakan Datuk Seri Omar dalam kabinet, apa disebut tadi, itulah beberapa keputusan besar yang dibuat waktu kita dalam kerajaan, termasuk isu tempatan banjir di Selangor. Ya. Seri Muda yang teruk tenggelam, saya sebut perlunya kerajaan mendedahkan data maklumat pada pembeli, status tapak projek perumahan, resiko, status resiko setiap tapak projek perumahan. Resiko 1, tahap 1, tahap 2, tahap 3 kena beritahu. Sebab pembeli tak tahu status. Kita di JPS kita tahu status tanah tersebut. Ya. Resiko bencana banjir macam Seri Muda. Seri Muda dimaklumkan tapak tersebut memang kawasan yang berisiko tinggi. Tapi nak teruskan juga, JPS terpaksa sedia pelan alternatif, sediakan pam kalau berlaku banjir. Tapi pembeli tak tahu. Ya. Kita minta status tapak projek perumahan mesti didedahkan pada pembeli sama ada risiko tahap 1, tahap 2 atau tahap 3. Sama juga isu masalah bekalan air Selangor. Ya. Projek banjir bila naik ditamakkan, kononnya zaman kerajaan Tan Sri Ismail Sabri atau Tan Sri Muhyiddin, ya, yang kita buat prosesnya melalui proses yang proper, ya, tapi dibatal. Saya kata kalau projek ni batal, pertama kos confirm akan lebih tinggi, ya. Sebab bila delay projek, harga barang makin meningkat. Yang kedua, kalau berlaku resiko banjir, negara kerugian antara 6 ke 7 bilion sekali banjir. Bayangkan kalau projek kita delay, mulakan 3 tahun lagi, 3-4 kali banjir lagi akan berlaku. Apa dia jawab? Kita akan tamat, cuma kita akan buat fast track. Sama lah juga. Ya, tukar istilah je. Ya. Sebab tu sebagai contoh bekalan air, pergantungan loji rawatan air kepada satu sumber tak boleh. Ya. Bayangkan Sungai Selangor jadi satu sumber. Bila Sungai Selangor cemar, loji terpaksa tutup. Sebab tak ada alternatif. Zaman saya bersama rakan-rakan, saya kata kita kena ada sediakan alternatif sumber air. Lalu kita cadangkan buat tap takungan air pinggiran sungai. Satu takungan besar boleh menampung minimum 14 hari. Kalau sungai tercemar, loji ada second alternatif sebagai sumber air. Sekarang tak ada, tuan-tuan. Bayangkan di Melaka bergantung pada empangan Durian Tunggal. Kalau berlaku pencemaran Durian Tunggal, satu Melaka tak ada air. Ya. Kita mesti fikir apa penyelesaian. Sebab Selangor ni banyak kilang-kilang haram. Pencemaran banyak kali berlaku. Tapi bila berlaku sungai utama tercemar, loji-loji terpaksa tutup. Berjuta rakyat Selangor tak dapat bekal air. Kenapa? Kerana tidak ada alternatif sumber. Kita perlu bina sumber. Yang kedua, rangkaian. Paip ni mesti ada rangkaian. Satu loji tak boleh operasi, mesti loji sebelah bantu loji yang tak boleh operasi. Piping mesti bersambung supaya ada alternatif bila berlaku bencana. Ya. Ini di antara benda yang kita buat. Ya. Walaupun tuan sekalian, sebab tu bagi kita planning zaman dibetangkan tadi, zaman Datuk Seri Azmin jadi Menteri Besar bersama dengan Dr. Yunus, rakan-rakan yang lain, sama ada bentuk kebajikan yang kita bagi pada rakyat, perancangan masa depan yang tersusun teratur, tiba-tiba bila bertukar habis.
Sebab tu kita harapkan pilihan raya pada kali ini, inilah peluang terbaik. Kita perlu kembalikan semula maruah Selangor dengan kepimpinan Tan Datuk Seri Azmi Ali dan rakan-rakan kita dalam Perikatan Nasional. Boleh? Yang kedua, bila kita lihat dalam cabaran-cabaran pilihan raya yang sedang kita hadapi ini, ada beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian yang agak serius. Akta pilihan raya sekarang ini menyebabkan pelbagai perkara dianggap sebagai satu kesalahan dalam pilihan raya. Sekarang kita perlu monitor, sebab bila mula saja penamaan calon, masuk air kempen, sebarang pemberian, sebarang sumbangan, sebarang jamuan makan, siapa yang buat pun tak boleh. Tak boleh. Kalau kita masuk kedai, kita bayar, satu kesalahan. Saya setuju. Tak payah bayar. Tapi apa sistem kita? Sebab itu gelombang yang berlaku ini ialah gelombang perubahan. Kepimpinan ini dibawa oleh anak-anak muda yang bersama kita. Sebab itu tuduhan-tuduhan dalam petisyen pilihan raya yang sedang bicarakan sekarang ini, kalau kita tengok, bukan calon, bukan wakil calon, siapa-siapa yang boleh mengaku. Konon dia terima dan sebagainya, dibicarakan. Sekarang dia masih lagi menunggu Gua Musang. Akan dibicarakan penuh semula. Termasuk juga di Kemaman. Jadi oleh kerana itu, bagi kita pilihan raya ni, kita perlu buat keputusan yang tuntas bahawa perubahan mesti digerakkan secara kolektif. Tuan-tuan ada tanggungjawab pastikan anak-anak kita keluar mengundi. Kali ini kita perlu tingkatkan peratus keluar mengundi lebih daripada pilihan umum baru-baru ini. Dan kita perlu muktamadkan, kalau PMX kata nak muktamadkan miskin tegar, kita akan muktamadkan PH dalam pilihan raya pada kali ini. Sebab itu kita perlu gerakkan bersama rakan-rakan semua daripada pelbagai pihak, pelbagai kaum yang ada di negara kita. Fokusnya ialah bagaimana untuk kita bina satu tim bersama melihat pencapaian. Dia tahu bahawa kejayaan besar dalam pilihan umum baru ni ialah soal integriti yang ada pada Perikatan Nasional. Tuan-tuan tanyalah anak-anak muda. Walaupun kajian awal mendapati 25% mahasiswa bosan dengan politik kerana banyak kali bertukar, tetapi apa yang jelas, kemana, siapa yang mereka nak jadi pemimpin, kepimpinan bagaimana. Sebab itu mereka letakkan asas utama soal integriti. Dan kita berjaya, alhamdulillah, di Kelantan lama pemerintah, di Terengganu, termasuk juga di Selangor zaman kita mentadbir, zaman kita duduk dalam kerajaan persekutuan. Soal integriti ni rakyat boleh menilai. Alhamdulillah, akhirnya apa dia? Dia cuba rosakkan nilai integriti yang ada. Akaun Bersatu dibekukan. Kali ni pilihan raya Bersatu beritahu kami akaun kena beku, kami tak duit, minta tolong PAS. Saya kata kita PAS biasalah. Orang PAS ni tuan-tuan, calon pilihan raya deposit bayar sendiri. Poster calon bayar sendiri. Gambar muka kamu bayarlah. Bayar sendiri. Almarhum Ustaz Kasim yang dipertua PAS kawasan Lipis, 5 kali bertanding, 5 bidang tanah jual. Tahun 99 saya jadi Putrajaya PAS Pahang. Almarhum Ustaz Fadil minta Ustaz Kasim bertanding. Saya pergi jumpa Ustaz Kasim. Saya kata, Ustaz, parti putus Ustaz kena bertanding pada kali ini. Dia kata, saya hanya ada satu tapak rumah saja lagi yang belum jual. Tapak rumah saja. Kalau parti arahkan, sami'na wa ata'na, saya akan sewa rumah saya di atas tanah yang saya kena jual. Saya jumpa almarhum Ustaz Fadil. Saya betul Ustaz Kasim minta kalau boleh dia dikecualikan sebab dia dah tak ada benda nak jual. Tinggal tapak rumah saja lagi. Ini dalam PAS. Minggu lepas saya pergi ceramah kepada jentera PAS di Pahang yang akan tolong Selangor. Malam itu mereka bawa tabung-tabung buluh daripada rumah masing-masing. Pecah tabung buluh. Duit-duit shilling.
kepada petugas Pahang yang akan tolong tuan-tuan di Selangor ni. Ya. Mereka datang. Ya. Dan saya ingatkan mereka, sebab dalam sejarah Islam pernah dalam waktu peperangan di zaman para sahabat lawan Rom dan Parsi, ya, ada seorang wanita, seorang isteri, bila suami nak pergi perang, isteri ni pergi jumpa suami dia, pesan satu pesanan yang dia terkejut. Apa pesanan dia? Isteri dia kata, pergilah berjuang, jangan balik selagi tak menang. Jangan balik. Saya beritahu orang Pahang, isteri pesan jangan balik, dia kata alhamdulillah. Tuan-tuan tahu berapa lama? 25 tahun sahabat ni pergi berperang. 25 tahun. Waktu dia nak pergi berperang, isteri syarat mengandung. Di balik pada perangan 25 tahun kemudian, anaknya sedang mengajar di Masjid Nabi Madinah. Ya. Ini perjuangan. Perjuangan memang kena ada pengorbanan. Saya tahun 99 bila parti minta saya turun tadi, masa tu saya pensyarah di ITM. Saya jumpa almarhum Tok Gani Aziz, minta nasihat, kebetulan 4 saudara. Saya kata, Guru tolong nasihatkan saya. Parti arahkan bertanding, tak apa, insya-Allah. Dia nasihatkan saya 2 perkara. Yang pertama, masuk politik jangan niat nak jadi kaya. Nak kaya meniaga. Politik perjuangan. Kita akan habis duit, habis masa, tenaga kita, tak macam orang lain. Ya. Akan ada mehnah, ujian, fitnah macam-macam, serangan macam-macam, penghinaan macam-macam, kutukan macam-macam. Kita kena ready benda ini. Yang kedua, berjalan di mana-mana biar ada duit dalam poket, boleh tolong orang lain waktu di tengah susah. Ini 2 pesanan almarhum Tun Gani Aziz. Sebab tu bagi kita, politik ini bukan medan untuk cari kekayaan peribadi. Ya. Bukan medan untuk kita kaut keuntungan. Politik ialah perjuangan. Ya. Perjuangan kita untuk sama-sama dengan rakyat yang susah, bersama susah. Ya. Ini perjuangan kita. Sebab itu dalam menghadapi situasi ini, sebut tadi, ya, Datuk Seri Tan Sri Nur Omar ni tiap-tiap malam turun, tiap-tiap malam. Tuan bayangkan kalau kita fikir, dia ni dah lah bertanding tak mau, turun pula tiap-tiap malam, ceramah rata-rata. Untuk apa? Untuk beritahu ahli UMNO, kalau pengurusi perubahan UMNO pun keluar sokong PN, kamu tunggu apa lagi? Ya. Marilah bersama. Tuan Sri Azmi Ali ni dulu timbalan Presiden PKR. Ya, ahli PKR, tunggu apa lagi? Ya. Marilah bersama-sama Perikatan Nasional, mari kita bawa kepada Selangor baru. Sekali lagi, ke arah Selangor baru. Walaupun tuan-tuan duduk, yang penting ialah semangat untuk bangkit bersama bawa perubahan ke seluruh Selangor. Untuk akhirnya, saya nak berkongsi dengan satu peringatan Nabi. Saya bukan nak tuduh siapa-siapa, mari kita ambil dengar hadis ni. Kata Nabi SAW dalam sepotong hadis riwayat daripada Imam Ahmad, innaha satati 'alan nasi sanawatin khadda'ah yusaddaqu fiha al-kazib wa yakazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ruwaybidah ya Rasulullah? Qala as-safih yatakallamu fi amril 'ammah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya akan datang pada kamu tahun-tahun ia akan dipenuhi oleh tipu helah, tipu daya, di mana pada waktu itu, kata Nabi, para pendusta dipercayai, pembohong orang percaya, penipu orang percaya, manakala orang yang jujur dituduh pendusta. Terbalik, pengkhianat diberi amanah, sedangkan orang yang amanah dituduh khianat. Terbalik sekarang. Saya semalam di Perak. Dulu PAS Perak ada 3 kursi menang, sekarang 17. Dulu 3.
Yang peliknya, waktu 3 jadi kerajaan, waktu 17 jadi pembangkang. Pas dulu 18 je. Waktu 18 kita di kerajaan. Waktu 43 jadi pembangkang. Ni tanda-tanda nak kiamat. Nabi sebut terbalik semua. Orang yang khianat orang tak percaya, dipercayai. Orang yang jujur orang tak percaya. Kata Nabi SAW, pada waktu itu akan muncullah ruwai bidah. Ni hadis ini, tajuk dia hadis ruwai bidah. Tajuk nama hadis ni. Nabi kata muncullah para ruwai bidah. Satu istilah yang sahabat tak faham. Sahabat tanya Nabi, wa ma ruwai bidah ya Rasulullah? Ruwai bidah tu apa dia Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Iaitu as-safih, yatakallamu fi amril amah. Orang yang tak tahu apa-apa, berbicara dengan urusan kepentingan orang ramai. Berlaku zaman kita, tuan-tuan. Berlaku di zaman kita. Media sosial tulis cerca macam-macam, tak ada maklumat pun. Ya, sebab itu kita melihat situasi yang ada, sebenarnya kita dah tak boleh lagi menangguhkan perubahan ini. Kita tak boleh dah melewatkan perubahan ini. Inilah peluang terbaik untuk kita sama-sama bangkit, buat perubahan, menangkan Perikatan Nasional, dan kita mesti bekerja sebagai satu tim. Tak ada nama PAS, tak ada nama Bersatu, tak ada nama Gerakan. Kita ialah Perikatan Nasional, menangkan bersama, mentadbir bersama. InsyaAllah kita beri kebaikan pada rakyat kita bersama, insyaAllah. Di atas harapan tersebut, 3 perkara. Pertama, usahalah sebaik mungkin. Ikhtiarlah dengan segala kemampuan yang ada pada kita. Yang kedua, jangan lupa hubungan dengan Allah Ta'ala. Jaga hubungan dengan Allah. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kalau akhlak kita sama dengan akhlak musuh kita, Allah tidak akan tolong kita. Ya. Jaga hubungan dengan Allah. Kita hanya mampu berusaha ikhtiar, tapi ketentuan milik Allah. Maka kan itu kita sentiasa rapat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian dalam doa, lepas itu tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita yakin dengan himpunan kita yang ramai pada malam ini, ya, ini satu tempat, malam ni berpuluh tempat lagi di 6 negeri ini, berpuluh, mungkin beratus siri-siri program yang macam ni. Dan insya-Allah gerak perubahan ini sedang berlaku seluruh Malaysia, khusus 6 negeri ini. Dan marilah sama-sama kita menjadi sebahagian daripada orang yang bersama-sama membawa perubahan ke arah kemenangan Perikatan Nasional dalam Piala kali ini. Boleh? InsyaAllah dengan harapan tersebut, saya fikir sekadar itulah dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita bersama, dan kita tutup dengan doa kita bersama. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ftah abwabal khair wa abwabul barakah wa abwabus sihhati was salamah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. 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 Perikatan PN Selangor Baru, Selangor Baru, Selangor Baru, semua bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.